Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bersama dengan program muhasabah bersama PPIPS. Hari ini izinkan saya berbicara tentang aspek al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, iaitu meminta melaksanakan tugas, meminta manusia membuat kebaikan dan mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali ada menyebutkan tugas ini, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, merupakan tugas yang sangat penting, puncak dalam agama. Kerana tugas inilah maka Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan setiap zamannya, setiap kaum itu dengan utusan rasulnya. Bila manusia melakukan kemungkaran, kemaksiatan, melanggar peraturan-peraturan Tuhan, maka Tuhan utuskan rasul yang baru. Kewafatan rasul itu, manusia hilang, lupa kembali peraturan kehidupan beragama, maka Allah utuskan rasul dan nabi yang baru. Begitu seterusnya. Rosak manusia, utuskan rasul yang baru. Rosak manusia, utuskan rasul yang baru, nabi yang baru. Sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan nabi yang terakhir kepada manusia. Jadi melihat itu penting sangat urusan dan kerja dakwah ini, menyeru manusia kepada kebaikan dan menyeru manusia supaya meninggalkan kemungkaran adalah satu tuntutan yang perlu dilaksanakan kepada generasi hari ini. Jadi tuan-tuan sidang penonton dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerana pentingnya aspek ini, maka Imam Ghazali meletakkan tugas menyeru manusia kepada kebaikan, mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Dua tugas yang jalan serentak ini, kerana ia tidak boleh dipisahkan. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar ini, dua tugas yang jalan serentak, dia tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh kita hanya menumpukan kerja-kerja amar ma'ruf, tapi meninggalkan tugas nahi munkar. Dan begitu juga, tidak boleh kita hanya menumpukan penjagaan kemungkaran, tapi mengarah manusia kepada kemakrufan, itu tidak dilakukan. Makanya dia seharusnya berjalan serentak. Tidak kiralah sama ada serentak bermaksud seorang melakukan dua perkara, kedua-dua ini, ataupun ada pertubuhan tertentu yang melakukan tugas-tugas ini. Tapi bermakna tugasan menyeru manusia kepada kebaikan, mencegah mereka daripada melakukan kemungkaran adalah tugasan yang harus dijalankan bersama, supaya manusia itu menuju kepada kebaikan. Jadi dalam ayat Al-Quran, satu ayat Al-Quran yang Imam Ghazali menghuraikannya, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dalam ayat ini Imam Ghazali sebutkan, ayat ini menyebutkan, dan wajiblah, perlulah ada sebahagian daripada kamu yang bertugas menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang berjaya. Di sini wal takun. Imam Ghazali menyebutkan ayat ini, perkataan wal takun itu dan wajiblah dan mestilah ada sebahagian daripada kamu, menggambarkan tugas ini tugas yang sifatnya fardu kifayah. Iaitu bila satu kelompok manusia melakukan, maka kelompok yang lain terlepas daripada dosa. Mana selesai kerja itu kalau ada satu yang melakukan kerja tersebut, itu fardu kifayah. Satu masyarakat, sekelompok melakukan, maka keseluruhan masyarakat itu terlepas daripada tanggungjawab tersebut. Tetapi dari perspektif ini, Pak Nasir, seorang tokoh pendakwah daripada Indonesia, dalam bukunya Fiqh Dakwah menyebutkan bahawa tugasan ini pada hari ini tidak boleh dianggap sebagai fardu kifayah, kerana melihatkan kehidupan masyarakat hari ini yang sudah mementingkan diri sendiri. Nafsu-nafsi, masing-masing hal masing-masing. Engkau kerja engkau, aku kerja aku. Tak boleh jaga tepikan engkau, aku tidak akan jaga tepikan engkau. Jangan jaga tepikan aku. Jadi dari aspek ini, maka Pak Nasir meletakkan kerja menyeru manusia kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, bukan fardu kifayah lagi, tetapi fardu ain. Berasaskan dengan environment sebegini. Okay.
Di samping dengan satu hadis Rasulullah SAW yang sebutkan balighu anni walau ayah. Sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Bermakna tugasan ini tugas yang mudah sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekalian. Kerana Rasul sebutkan balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Kalau kita tahu satu ayat, sampaikan satu ayat. Jangan kita tahu satu ayat, sampaikan 10 perkara. Itu yang timbulnya perkara-perkara yang tidak diingini. Salah konsep, salah penyampaian, ilmu tidak dimiliki, disampaikan. Tapi kalau kita tahu suatu perkara dan sampaikan satu perkara tersebut kepada masyarakat, itu sudah memadai sebagai tugasan dakwah kita dalam aspek ini. Jadi kerja dakwah, mencegah manusia dari kemungkaran, menyeru kepada kema'rufan dalam situasi yang semakin zaman moden ini adalah fardu ain mengikut sebagian ulama hari ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat-ayat lain disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ada sebaik-baik umat yang dilahirkan di kalangan manusia. Kerana apa? Kita dianggap sebagai baik kerana kamu melakukan kerja-kerja, tugas-tugas menyuruh manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Dan kamu beriman kepada Allah. Jadi dalam ayat ini, Imam Ghazali juga menyebutkan manusia itu menjadi umat yang terbaik yang dilahirkan di kalangan umat Islam itu yang terbaik dilahirkan di kalangan manusia kerana melakukan tugas al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Jadi kerana tugasan itu manusia statusnya mencapai status umat yang terbaik dalam ayat Al-Quran tersebut. Jadi tuan-tuan sidang penonton rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana itu kita sebagai umat akhir zaman ditambah dengan proses atau dengan zaman globalisasi ini yang dunia serba terbuka, kerja ini menjadi tuntutannya menjadi lebih utama lagi, lebih penting lagi. Kerja al-amru bil ma'ruf nahyu 'anil munkar ini lakukan supaya masyarakat Islam kekal terpelihara di bawah peraturan agama Islam. Semoga apa yang kita bincangkan ini boleh menarik minat kita untuk melaksanakan tugas-tugas al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, menyuruh manusia kepada kebaikan, mencegah mereka dari kemungkaran, merupakan satu tugas yang jalan serentak, jalankan sekali, tidak dipisahkan antara keduanya, kerana ia adalah kerja yang disifatkan oleh Imam Ghazali sebagai puncak agama yang kerananya para rasul dan nabi itu diutuskan kepada manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.